Segmen soal dan jawab kali ini kita masih lagi bersama dengan yang saya hormati Ustaz Don Daniel Don Biaje. Ustaz, kita ada 3 soalan yang akan saya bacakan. Soalan yang pertama daripada saudara kita Wahid JB Johor Bahru. Saya memilih untuk buat 8 rakaat sebab saya kira itu sesuai dengan kemampuan saya. Lebihkan mengantuk pula. Boleh ke Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau soalan dia tanya hanya boleh atau tidak, memang kita akan kata boleh. Memang kita akan jawab boleh. Itu jawapannya. Baik. Cuma sebab Abang Wahid tadi kata, saya buat berdasarkan kemampuan saya, maka saya buat 8 rakaat, takut lebih-lebih mengantuk. Apa yang dapat saya simpulkan daripada perkataan ulama, bulan Ramadan bulan yang bukan nak ikut kemampuan kita. Bulan Ramadan seperti yang diajar oleh Nabi dan yang diajar oleh para salafus salih, bulan Ramadan adalah bulan yang ekstra daripada yang kita biasa buat. Dia kita kena, orang kata apa? Fully utilize semua benda kita sampai kita penat dan terkelepek pun tak apa. Itu bahasa dia. Wow. Sebab itu kalau kita tengok sebagai contoh. Maaf Abang Syam, bukan kita nak kata siapa, tidak nak kata. Adakah orang yang lebih pemurah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abang Syam? Tak ada, betul tak? Tidak. Tak ada. Nabi orang paling pemurah. Tetapi kata para sahabat, di bulan Ramadan Nabi triple Nabi punya pemurah. Oi, double triple pemurah. Bukankah Nabi sebelum ini dah pemurah? Nabi paling pemurah. Tapi bulan Ramadan Nabi tak jadi paling pemurah. Nabi jadi double, triple pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah membezakan bulan lain dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab itu Allah janji macam-macam. Contohnya dalam hadis Sayyidina Salman Al-Farisi, satu amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan dengan pahala satu amalan fardu di bulan lain. Maaf, Abang Syam, tahu tak nisbah satu amalan fardu ni berapa dengan amalan sunat? Nisbah satu dia. Satu amalan sunat Abang Syam, pahala dia 1. Baik. 1 pahala fardu 70. Maknanya siapa buat amalan sunat di bulan Ramadan 1, dia tak dapat 1, dia dapat 70 pahala dia. Kenapa Nabi buat lagu tu pada kita? Supaya nak dorong kita supaya fully utilize, memaksimumkan. Tambah pula lah ni kita PKP. Apa PKP? Apa Perintah Kawalan Pergerakan? Bukan. PKP. Pulun kumpul pahala. Wallahu a'lam. Pulun kumpul pahala. Satu lagi ayat baru yang kita belajar hari ini, insya-Allah sama-sama kita tingkatkan keupayaan kita, Ustaz. Bukan tingkatkan keupayaan, tingkatkan semangat kita untuk buat lebih lagi, insya-Allah. Soalan kedua, Ustaz. Soalan kedua, Syawal dari Kerinci. Dia kata, kenapa di setengah masjid dia punya tazkirah pertengahan tu panjang sangat? Perasaan menunggu tu kadang-kadang jadi geram pula. Guano sepatutnya, Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang ni nama Syawal ya? Ya, betul. Kita dapat Syawal dulu sebelum datangnya Syawal ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan barakah pada Abang. Hak bertanya Abang Wahid tadi juga, Abang Syawal tadi ya. Baik, ini adalah satu perkara yang untuk orang macam saya mesti kena ambil beringat. Bahawa di Selangor khususnya kita telah difatwakan dan telah dikeluarkan peringatan daripada Tuanku Sultan sendiri berkaitan dengan tazkirah di antara tarawih. Kan betul kan? Kita kat sini ada, di Selangor ni ada, di tempat saya ni Selangor saya dibagi Selangor ada. Maknanya kita tidak dibenarkan sangat-sangat untuk buat tazkirah di antara sembahyang tarawih. Kenapa? Baik, asalnya tujuan tazkirah ini adalah untuk berehat-rehat. Kerana kita ambil pengajaran juga daripada kawan-kawan kita, daripada kalangan orang tabligh. Mereka bila nak duduk rehat, bayan. Mereka akan bagi bayan. Mereka akan baca bayan 5 minit.
berkata Hadrat Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu apa. Lepas tu insya-Allah tuan-tuan kita akan amalkan apa. Jadi kita pun dengar. Dia jadi macam kita duduk rehat seketika daripada duduk saja duk pergi isap rokok, duk pergi buat benda-benda apa ke, daripada duk pergi menyembang mengutuk orang ke apakah hilang pahala Ramadan. Baik kita duduk dengar sekejap tazkirah. Ini tujuannya untuk merehatkan kita. Tetapi ada setengah di kalangan kita, biasalah saya pun pernah ingat diri saya juga, kita terover dalam kita menggunakan masa tadi itu. Bukan kita kata salah, cuma bagi pandangan asatizah yang berceramah itu, inilah peluang. Kerana time inilah orang yang tak pernah keluar main masjid akan main masjid. Dia nak gunakan peluang ni untuk bagi peringatan. Jadi ada kala kita terlajak sehingga melahirkan orang seperti Abang Syawal tadi merasakan tidak selesa sedangkan dia simpan tenaga untuk nak berdiri qiyam untuk semayang tarawih. InsyaAllah kita cuba perelok dan percantikkan. Kerana Abang Syawal ada niat dan tujuan yang baik. Adapun para asatizah tadi pun ada niat dan tujuan yang baik untuk memberi peringatan, especially bagi orang yang tak main dengan tazkirah selama ni. Ada peluang, mereka nak bagi peringatan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita gabungkan kedua-dua perkara baik ni, harmonikan dia jadi supaya hak semayang dapat manfaat, hak tazkirah pun dapat manfaat. Yang paling untung hak makan moral lepas tu. Wallahualam. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz. Moral tu aduh disebut pula. Baik Ustaz. Soalan ketiga Ustaz. Lan dari Kuantan. Solat witir tu 3 rakaat. Wajib ke baca surah Al-A'la dalam rakaat solat witir tu Ustaz? Baik. Bila kita sebut macam tu Abang Syam, dia nak bagi tahu kata ada satu hadis ketika sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, semayang ni macam mana? Nabi kata, sembahyang yang difardukan kepada kita 5 waktu sahaja. Selain daripada 5 waktu ni adalah sembahyang sunat. Maka termasuk dalam sembahyang sunat adalah sembahyang witir. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. So dia maksimum boleh pergi sampai 11 lah. Kalau nak buat lajak lagi jaranglah kita dengar, tapi paling maksimum 11 rakaat. Jadi berdasarkan kepada rakaat-rakaat yang ada, betul lah dengan namanya witir. Jadi bila witir ini dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat, tetapi kebiasaannya kita akan pakai di Malaysia pendapat yang pertama, iaitu 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 lagi salam. Maknanya 3 rakaat 2 salam. Baik. Adapun saya semayang di Mesir 3 rakaat 1 salam. Dia buat 3 terus 1 salam. Maka berdasarkan ini pegangan mazhab Imam Syafi'i ada 2. Di Malaysia kita buat 2 dan 1. Rakaat pertama biasanya akan dibaca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Rakaat kedua tengok malam. Kalau malam pertama sampai malam ke-14 kita akan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau malam yang ke-15 ke atas kita akan baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey. Adapun rakaat yang ketiga kita akan baca surah Qul wallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Maka abang bertanya berkaitan dengan kalau surah Al-A'la ni wajibkah kita baca? Macam mana surah nak wajib kalau sembahyang pun sunat? Jadi maknanya apa kita faham di sini? Pemilihan surah terserah kepada kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kalau tanya wajib ke? Jawapannya wajib tak, Basham? Jawapannya sunat. Dia tak wajib, sunat sahaja. Tapi kalau nak baca yang lain, silakan. Wallahu a'lam. Lebih banyak tu lebih baik Ustaz Betul, kerana itulah bulan Ramadan. Baik Ustaz, itu dia. Terima kasih banyak Ustaz Ustaz Don kerana menjawab ketiga-tiga persoalan yang ditanyakan tadi. InsyaAllah diharapkan agar kita semua dapat memahami dan mendapat input berguna daripada jawapan-jawapan tersebut. Jadi insyaAllah Ustaz, kita akan kembali selepas ini segmen yang ketiga, segmen perkongsian. Okey, jadi kepada anda juga yang sedang menonton segmen selepas ini, segmen perkongsian di mana Ustaz akan berkongsi doa-doa ringkas yang kita boleh amalkan di sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi teruskan bersama Salam Air Ramadan kembali selepas ini.